Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan tengok isomerism dalam alkina pula. Okey, kalau sebelum ini kita pernah saya dah pernah buat video berkaitan dengan isomerisme, tapi semua berkaitan dengan alkana. Okey, so sekarang kita akan tengok alkina. Isomerism dalam alkina ni mudahnya in the sense that kalau you pindahkan double bond itu pun dah menjadi satu isomer. Okey, kita akan tengok satu-satulah. Kita akan bermula dengan ahli pertama bagi alkina, iaitu C2H4. Kalau C2H4, cuba fikirkan possible tak untuk ada isomer. Okey, C2H4. There's only one way untuk draw. There's only one formula struktur. Hanya ada satu formula struktur sahaja. You tonggang terbalikkan macam mana sekalipun, you tak boleh nak pindahkan double bond because ada dua sahaja carbon kat situ. Balik-balik dia between each other sahaja. So untuk C2H4 tiada isomer. Okay, sebab hanya ada satu formula struktur bermakna tiada isomer. Isomer hanya akan wujud bila you boleh lukis dua formula struktur dan ke atas. Dua dan ke atas. Bila you boleh lukis formula struktur tu 2, 3, 4, 5, baru isomer tu wujud. Okey, bergantung pada bilangan formula struktur. Okey, so untuk C2H4 iaitu etina, tiada isomer. Okey. Kita pergi kepada C3H6 iaitu ahli kedua bagi alkina. Kalau C3H6, kita akan lukis begini. Ini yang saya lukis dalam video yang berkaitan dengan alkina, masa nak berkenalan dengan alkina, yang masa formula ARM, formula struktur semua tu. Okay, so ini adalah C3H6. So kalau kita tengok, double bond ini berada antara karbon nombor 1 dan karbon nombor 2. Okay, so boleh tak kalau kita lukis begini, kita pindahkan double bond itu berada di situ. Okey. Saya nak ingatkan sekali lagi berkaitan dengan ikatan pada karbon ini. Setiap satu karbon hanya boleh ada 4 ikatan sahaja, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Jadi jangan terbabas. Jangan terbabas pergi letak satu lagi H kat sini. Pergi letak satu lagi H kat sini. Tak boleh Kenapa? Satu, dia tak fulfill syarat formula molekul bagi sebatian ni. Sepatutnya C3H6 je. Sekarang ni dah 6 dah hidrogen dia. Yang kedua, kalau letak H, ada satu lagi H kat sini ni tadi. H yang ini akan ada 5 ikatan. 1, 2, 3, 4, 5. Which is wrong. Sebab setiap karbon hanya boleh ada 4 ikatan sahaja. Okay? So berhati-hatilah kat mana you letak double bond tu, dia akan ada rompong kat situ. Okay, so berbalik kepada soalan saya yang tadi. Boleh tak yang saya lukis formula struktur yang kedua ini menjadi isomer kepada formula struktur yang pertama ni? Boleh tak? Okay. So yang kedua ini sebenarnya exactly the same as the first one. Kenapa exactly the same? Sebab kita tak akan menomborkan karbon itu dari kiri ke kanan. Kita akan nomborkan dari kanan ke kiri. Bila kita nomborkan dari kanan ke kiri, isn't it exactly the same as the one in pink? Sama sahaja kan? Kenapa kita mesti nomborkan dari kanan ke kiri? Kita mesti nomborkan karbon itu supaya double bond itu berada pada karbon paling rendah. Saya ulang. Kita nomborkan karbon itu supaya double bond, ikatan ganda 2 itu berada pada karbon paling rendah. So kalau kita nomborkan, contohnya 1, 2, 3 macam ni, double bond akan berada antara karbon nombor 2 dan 3.
Sedangkan kalau kita nomborkan dari kanan ke kiri, dia akan berada pada karbon nombor 1 dan 2. So kita perlu ikut nombor yang dari kanan ke kiri. Tak boleh ikut yang dari kiri ke kanan. Okay. So that is why essentially the first and second struktur yang saya lukis ni sebenarnya sama. So C3H6 juga tiada isomer. This is not isomernya. This is exactly the same as the one in pink. Okay. So kita tengok C4H8. Okay. Kita lukis yang pertama. Yang pertama is always the first one, letaklah double bond tu dekat the first and second carbon macam ni, supaya kita tak tersilap. Okay, so kita bilang hidrogen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So kita tengok yang kedua. Yang kedua ini, kalaulah saya pindah double bond itu berada di tengah-tengah. Okay, saya letak double bond berada di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So kalau kat sini saya nomborkan dia 1, 2, 3, 4. Double bond berada antara karbon nombor 1 dan 2. Yang ini double bond berada di antara karbon nombor 2 dan 3. So yang ini adalah isomer kepada yang pertama ni. Okay, so macam mana kita nak namakan? Okay, ada 4 karbon. 4 maksudnya ahli keempat adalah but. Okay, double bond berada di mana? Antara karbon nombor 1 dan 2. Antara 1 dengan 2, siapa lebih kecil? 1. So dia jadi but 1. Ini adalah alkina. So ina. Okay, kalau kita pergi pada yang kedua ni. Double bond berada pada karbon nombor 2 dan 3. Nombor 2 adalah lebih kecil, so dia jadi but 2 ina. Nampak tak? Nama dia akan berbeza. Remember saya pernah sebut hari tu, another tip that you want to know if yang you lukis tu adalah an isomer, maksudnya satu lagi formula struktur yang lain daripada the previous one, is bila you namakan dia, nama dia jadi lain daripada yang the original one lah, dari the one yang you draw previously. So bila nama berbeza, bermaksud formula struktur tu berbeza. Maksudnya they are isomer kepada each other. Okay. So now we think of, itu dah pindahkan double bond. Kalau saya pindahkan lagi double bond ke kanan lagi, dah tak boleh dah, sebab saya boleh, contohnya saya buat macam ni kan. Kalau saya buat begini, sebenarnya yang warna hijau ni akan jadi sama seperti yang warna the first one ni. Saya akan nomborkan dia. 1, 2, okay, 3. So yang ketiga ni sebenarnya sama dengan the first one, kalau you perasan lah. So this is not an isomer. Sebab saya boleh nomborkan dari sini, dari kanan ke kiri. So dari kanan ke kiri dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Double bond berada antara karbon nombor 1 dan 2. So nama dia ni masih lagi but 1. But 1 ina. Okay. So 1 dengan 3 ni sebenarnya benda yang sama. So saya padam yang ketiga ni. So think of another way untuk lukis another isomer of C4H8. Kita dah tak boleh pindahkan double bond. Kita cuba wujudkan cabang. So kalau nak wujudkan cabang, bermaksud your longest carbon chain tu akan drop satu carbon lah. Kurangkan satu carbon. So katalah saya lukis macam ni. 3 carbon sahaja. Carbon yang keempat, saya letak dia di tengah-tengah. Okay, kita try whether it will work. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So now kita nomborkan carbon ini. Longest carbon chain dia adalah yang ini. Okay. Kita mesti make sure longest carbon chain itu berada pada yang ada double bond tu lah. Okay. So 1, 2, 3. Kita juga ada kumpulan apa ni? Kumpulan alkyl, iaitu kumpulan metil yang berada pada karbon nombor 2.
So now kita tengok longest carbon chain dia adalah 3 carbon. 3 carbon bermaksud prop lah. Double bond berada pada carbon nombor 1 dan 2. 1 is the smaller number. So prop 1 ina. Tapi ini baru menamakan bahagian ini sahaja. Kita belum masukkan metil ini. So kita letaklah metil yang berada pada carbon nombor 2. So 2 metil prop 1 ina. Okay, dapat ke? Saya padam all this supaya you nampak. Oh. Okay, dia jadi macam tu. Okay, boleh? Okay. Also kalau perasan, bila saya tulis nama dia ni, antara huruf dan nombor kita perlu letak dash. Nampak ni? Antara huruf dan nombor kita perlu letak dash. Kalau perasan sebelum ini, dalam yang video yang ada Alkana tu, antara nombor dengan nombor kita kena letak comma. Okay. Nanti along the way you perasan lah. Lagi satu, antara huruf dan huruf, contoh macam ni, tak boleh ada space. Dia rapat semuanya. So first, antara huruf dan nombor kena ada dash. Antara nombor dan nombor kena ada comma. Antara huruf dan huruf tiada space. Okay. So saya berhenti dulu dalam video ini. So kita akan tengok yang seterusnya. Okay. Sekian. Terima kasih.